كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang dengan kehendaknya memilih kita, memilih hamba-hambanya untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka mereka itu bakal mendapat kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Barang siapa yang melangkahkan kaki keluar daripada tempat tinggalnya dengan niat untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan-jalan untuk mereka masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah taala pilih menjadi penuntut ilmu yang ikhlas, itu merupakan alamat dan petanda mereka akan diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, bersyukur kita ke hadirat Allah dengan kehendaknya memilih kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini, yang mana hati kita penuh dengan kecintaan terhadap dunia ini, tetap mendapat kasih sayang Allah, diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah di dalam masjid ini pada saat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, dengan niat yang betul, dengan qasad yang bersih, ini tidak lain untuk menjunjung perintah Allah, tidak lain untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang ada kitab boleh tengok sambungan kitab kita hari ini. Muka surat berapa? Dua. Muka surat 2. Yang ada kitab boleh tengok muka surat 2. Perenggan? Maka aku pun terimalah. Kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 2, edisi Rumi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif, maka aku pun terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Sambungan daripada perenggan yang sebelum ini, kata musannif menceritakan kepada kita asbab kenapa beliau mengarangkan risalah ini. Di antara sebabnya kerana dia dituntut, diminta oleh anak-anak murid dia dan sanak saudara serta kenalan-kenalan dia, memberi kepercayaan kepada dia, bersangka baik kepada dia untuk menerangkan apa yang dikehendaki dengan agama, apa yang dikehendaki dengan iman Islam, apa yang dikehendaki dengan ihsan, apa yang dikehendaki dengan ilmu usuluddin dan sebagainya. Jadi katanya musannif tadi, maka aku pun terimalah tuntutan itu. Ini setelah dia memikir berbulan-bulan, kata dia dulu. Selepas dia memikir berbulan-bulan,
patutkah, layakkah nak menerima tuntutan daripada anak-anak murid dan kawan-kawan dia tadi supaya mengarangkan suatu risalah yang nak menerangkan tentang perkara yang tersebut. Jadi dia fikir berbulan-bulan, merenung berbulan-bulan. Itu di antara sifat mahmudah yang ada di dalam hati orang-orang soleh, iaitu mana? Tidak tergopoh-gapah di dalam membuat sesuatu. Kerana di dalam melakukan amal kebaikan itu juga ada permainan tipu daya dan perangkap syaitan. Di antara perangkap syaitan membisikkan di dalam hati kita agar tergopoh-gapah untuk melakukan ibadah. Itu di antara perangkap syaitan. Walaupun perkara itu baik, tapi kalau dilaksanakan dengan tergopoh-gapah, takkan menyampaikan juga kepada maksud ibadah. Solat baik, tapi kalau dikerjakan dengan tergopoh-gapah, menuntut ilmu benda baik, tapi kalau tergopoh-gapah dalam menuntut ilmu, contohnya kita meninggalkan fardu ain, nak terus belajar yang tinggi-tinggi fardu kifayah, adakah sampai matlamat dan maksud ibadah kita? Takkan sampai. Sebab tu hati-hati, hati-hati di dalam ibadat. Kata Imam Ghazali, ibadat ni penuh dengan permainan syaitan, penuh dengan perangkap syaitan yang halus, yang tersembunyi, yang tidak boleh dilihat melainkan orang-orang yang Allah kurniakan mata hati kepada mereka. Sebab tu kita kena selalu dengan nasihat ulama dalam ibadah. Sebab mereka nampak, mereka pandai, mereka faham, mereka dah lalui. Sebab tu kita kena dengar nasihat alim ulama tentang ibadah. Baik, jadi maka aku pun terimalah tuntutan itu, walaupun aku walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ini satu lagi sifat mahmudah, tawadhu, merendah diri. Tadi sifat apa? Beranjur, sifat terpuji, beranjur. Sebelum melakukan sesuatu perkara, fikir dulu, tilik dulu hujung jatuhnya, akibahnya macam mana, soal selidik dulu baru buat. Itu sifat mahmudah. Kalau sifat mazmumah, gopoh-gapah. Gopoh-gapah walaupun nak buat benda baik, gopoh-gapah tu dikira mazmumah juga. Dan satu lagi sifat di sini nak bagi tahu kita, musannif ni bersifat dengan apa? Tawadhu, merendah diri. Padahal dia ni tok guru, alim ulama, ngaji puluh tahun, alim pelbagai ilmu. Tiba-tiba rakan-rakan dia, kawan-kawan dia, anak murid dia minta tolong terang apa tu Islam, apa tu iman. Dia kata aku bukan ahli. Aku tak pandai, aku bukan ahli nak terangkan pasal benda-benda tu. Tu tawadhu dia, merendah diri dia. Sifat merendah diri ini tidak menjatuhkan martabat hamba, kecuali akan meninggikan martabat hamba di sisi Allah. Dan tidak menafikan perkara yang sebenar yang ada pada diri hamba tadi. Contoh, dia alim ulama, dia mahir dalam pelbagai jenis ilmu, tidak menjatuhkan dirinya dengan dia merendahkan dirinya, bahkan menambahkan kemuliaannya di sisi Allah. Itu tawadhu, lawan bagi takabbur. Apa tawadhu? Kata ulama dalam tasawuf sana, tawadhu ni kita merasakan diri kita lebih di dalam perkara kemaksiatan, kekurangan berbanding orang lain. Dalam benda-benda tak elok, dalam benda-benda yang maksiat, dalam benda yang sia-sia, kita merasakan diri kita lebih daripada orang. Itu tawadhu nama dia. Contohnya dalam masjid ni ataupun di mana-mana perhimpunan, dia merasakan diri dia lah yang paling banyak buat dosa dengan maksiat dengan Allah. Contohnya demikianlah. Dalam bab maksiat, dalam bab malas mengaji, akulah yang paling malas mengaji nak banding orang lain. Akulah yang paling malas nak beribadah banding orang lain.
Itu tawaduk. Sebaliknya sifat mazmumah takabbur iaitu apa? Membilang, yakni merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal taat, kita merasa kita lebih daripada orang. Contohnya dalam ibadat, akulah yang lebih nak banding orang-orang lain, akulah yang paling lebih dalam bab ibadat, akulah yang paling lebih dalam bab ilmu, akulah yang paling lebih dalam bab taubat, akulah yang paling banyak taubat nak banding orang lain. Itu namanya sifat takabbur. Itu perlu kita mengaji tasawuf supaya kita boleh mengenal apa sifat yang wajib ada dalam hati, apa sifat yang haram ada dalam hati kita. Kita kena ngaji tasawuf, salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Kena ngaji kan? Ni tauhid pun kena ngaji. Ni tauhid untuk akidah kita, untuk kita mengenal pasti akidah yang betul dan yang sesat, supaya kita boleh ambil yang betul, jauhkan yang sesat. Kalau kita tak ada ilmu tentang akidah, kita tak boleh beza mana yang betul, mana yang sesat. Nanti kita ambil dua-dua, kita pakai. Kita tak tahu benda bersih, benda kotor, nanti dua-dua kita buat masuk dalam mulut kita. Orang kalau ada ilmu, dia kata ni kotor, ni tak boleh makan. Ni bersih suci, ni boleh makan. Sebab dia ada ilmu tentang bersih kotor. Orang yang tak ada ilmu tentang bersih kotor, dia tak boleh beza mana bersih, mana kotor. Bila tak boleh beza, ambil dua-dua. Itulah ibaratnya kalau kita tak ngaji ilmu ni, kita takkan boleh beza, tuan-tuan. Kita takkan boleh membezakan mana akidah yang sesat dan mana akidah yang betul kalau tak ngaji. Jadi bila kita tak boleh nak beza, nanti kita akan ambil dua-dua tu, pakai. Na'udzubillah. Jadi ngaji. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kefahaman, insya-Allah. Allah yang memberi faham, kita usaha ikhtiar belajar. Kemudian berlakulah qalam aku dengan taufik Allah Ta'ala. Maka dia kata, aku pun mulalah mengarangkan risalah tadi tu. Aku pun mulalah menulis. Qalam tu makna alat tulis. Aku pun mulalah menuliskan kitab tadi, risalah tadi, dengan taufik Allah. Bukan dengan tenaga kekuatan ilmu yang ada dalam diri aku ni. Kerana tenaga ilmu dan sebagainya, segala sifat-sifat yang ada pada diri kita ni sesungguhnya tidak boleh memberi kesan sesuatu. Ini dia dah ada angin-anginkan akidah ahli sunnah dah. Yang mana akidah kita ahli sunnah ini beriktikad bahawasanya usaha dan ikhtiar hamba, sebab-sebab itu tidak boleh memberi kesan apa-apa pun pada sesuatu. Hanya yang boleh memberi kesan baik buruk hanya Allah yang Maha Kuasa. Sebab tu dia kata, dengan taufik Allah, aku boleh karang ni dengan pertolongan Allah. Kita boleh datang mengaji pagi ni dengan taufik Allah. Bukan dengan sebab sihat kita, bukan dengan sebab kenderaan kita, bukan dengan sebab jarak kita dekat. Tidak, semata-mata rahmat Allah, mendapat taufik daripada Allah, pertolongan. Apa maksud taufik? Allah menolong hambanya melakukan amal soleh, Allah membantu hambanya meninggalkan maksiat. Itu taufik, pertolongan. Jadi orang yang mengetahui hakikat benda ni, insya-Allah tidak akan ada di dalam hatinya penyakit ujub, kagum dengan kehebatan diri, kagum dengan kesolehannya, kagum dengan pengetahuannya, kagum dengan ibadahnya. Tidak ada, insya-Allah. Kerana hatinya sentiasa ingat, sentiasa memandang bahawasanya segala-gala ini pertolongan Allah atas diri dia. Mustahil dia boleh duduk dalam majlis ilmu, mustahil dia boleh mengingat Allah, mustahil hatinya ingat nak datang belajar kalau tidak ditolong oleh Allah.
Baik, berlakulah kolam aku dengan taufik pertolongan Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan makna permintaan itu di atas beberapa keping kertas. Risalah tadi itu beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku yang aku ambil, yang aku dah belajar daripada guru-guru yang mursyid, pada guru-guru yang muktabar, yang bijak, yang soleh, yang beramal dengan ilmu, yang pandai membimbing rohani jasmani. Jadi aku karangkan risalah ni di antaranya ilmu tadi daripada apa yang aku pernah belajar, yang aku pernah ambil daripada guru-guru yang mursyid dulu, serta aku tatapkan dia. Ayat ni bukan semata-mata aku karangkan risalah ni menggunakan ilmu-ilmu yang aku dapat daripada guru-guru yang aku ambil dulu. Selain daripada tu, aku tatapkan dia daripada kitab-kitab yang muktabar. Makna aku selidik, aku rujuk, murajaah kitab-kitab tauhid, kitab-kitab usuluddin yang lain-lain, yang banyak-banyak, yang besar-besar tu, aku tengok juga macam-macam dalam tu. Jadi mana yang patut aku ambil, aku isi dalam kitab ni. Maknanya kita ni tuan-tuan perempuan mudah sangat dah kerja kita. Datang ngaji. Tok guru ni dah tolong bersusah payah mencarikan untuk kita. Dia dah tolong keluarkan. Ibaratnya kalau kebun, dia dah tolong pergi kebun, dah tolong gaitkan, dah letak dalam bakul, bawa balik, tunjuk depan muka kita, ambil lah makan, ibaratnya begitu. Tak payah-payah kita masuk dalam dusun, kena ketik nyamuk, kena gigit semut, macam-macam lagi. Tak payah. Jadi banyak dah ulama ni tolong kita, alhamdulillah. Allah sajalah yang membalas kebaikan dia. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu kalau kita tak nak bersyukur, tak nak mengaji juga, tak nak ambil tahu juga, malang, sangat-sangat malang lah kita. Sebab kalau nak harapkan kita mengeluarkan ilmu yang sangkut paut, pengetahuan yang bersangkut paut dengan akidah dalam hati ini, kalau kita sendiri nak ambil cungkir, cari gali dalam Quran, dalam hadis, mati hidup balik pun takkan jumpa. Mati hidup balik pun tak jumpa. Jadi dia dah tolong kita, dia dah tolong carikan untuk kita. Tu maksud. Jadi selain daripada ingatan dia yang dia dah belajar, ilmu yang dia dah ambil daripada guru-guru dia yang mursyid, dia tengok dalam kitab-kitab. Nak rujuk kitab tu pula tuan-tuan perlukan ilmu lagi. Sebab yang dibuat rujukan ni bukan kitab-kitab Rumi. Ada kalanya kitab Rumi, ada kalanya kitab Jawi, ada kalanya kitab Arab tu. Nak rujuk ilmu dalam kitab Arab tu perlukan ilmu yang lain pula untuk nak buka baca, nak fahamkan ilmu dalam kitab Arab tu. Cuba kita bayangkan, bersusah payah ulama, korbankan dunianya, membelakangkan dunianya, meninggalkan hobi-hobinya, meninggalkan kampung halaman ibu bapa, adik beradik dia, pergi cari ilmu puluh-puluh tahun. Susah payah. Kemudian dapat ilmu, dia tolong masyarakat, dia karangkan kitab begini, karangkan kitab begitu, mudah-mudahan kita masyarakat dapat ambil faedah. Tu jasa ulama ni tak terbayar dah. Ulama yang benar lah, bukan ulama sub, bukan ulama jahat tu, bukan ulama tu. Maka jadilah ia karangan tadi, penulisan dia tadi, sebuah risalah yang berguna, yang aku namakan akan dia, akan risalah tadi aku letak nama. Bila dah siap karang, dia letak nama, bubuh nama. Apa namanya? Dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Itu nama dia. Kalau tak ada nama, payah juga kita. Lahir anak tak letak nama, nak panggil beranak tak nama, beranak tak letak nama, payah pun nak panggil. Oi, tak letak nama. Mamat, Dolman, Zaid. Awak panggil dia nulis Zaid. Kalau hoi awak tak tahu siapa yang ditujukan. Kitab tauhid banyak. Maka dia letak nama kitab dia Al-Misbahul Munir. Mudah kita nak pergi cari, nak pergi beli ke kedai kitab pun senang. Tuan, saya berhajat nak cari kitab tauhid lah, nak mengaji tauhid, nak kena ada kitab tauhid.
Tuan kedai tanya, apa nama kitab? Kitab Tauhid lah tuan. Yalah, kitab Tauhid banyak. Yang mana satu yang baca dekat surau tu, yang baca kat masjid tanah tu, mana dia nak tahu? Kitab namanya Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kitab tu minta maaf lah tuan, habis stok lah malam. Nama dah. Contoh lah. Ini tak ada nama, macam mana? Orang nak beli kitab pun payah, kitab Tauhid, kitab Tauhid. Lama kan dia bagi kitab lain. Banyak kitab Tauhid, bukan satu, banyak. Itu nama ni. Apa ertinya? Dah bahasa Arab, mestilah ada terjemah Melayu. Lampu yang menerang. Jadi diibaratkan ilmu yang ada dalam risalah kecil dia ni diibaratkan seperti lampu. Apa fungsi lampu? Apa peranan lampu? Apa faedah kalau ada lampu? Menyuluh, menerangi. Dengan terang tadi kita nampak mana bersih, mana kotor. Bila terang tadi nampak mana yang baik, mana yang bahaya. Bila dah terang macam siang ni, terang kita nampak mana jalan yang kita mesti boleh ikut, mana jalan yang kita tak boleh ikut. Tapi kalau gelap segelap-gelapnya, ikut dan lah jalan tawakal tu Allah. Kalau masuk lubang, masuklah. Tapi bila ada lampu yang menyuluh, matahari yang menyuluh, nampak dah, ni jalan yang elok, aku kena ikut yang ni. Yang ni lubang, ni tak boleh ikut. Sebab apa boleh beza tempat selamat, tempat tak selamat tadi? Sebab terang. Begitulah juga ni perjalanan hati kita ni. Hati kita ni pun ada perjalanan. Kalau tidak disuluh oleh ilmu-ilmu Allah, akidah ni ada perjalanannya. Kalau tidak disuluh oleh ilmu-ilmu akidah, nescaya kita akan meraba-raba di dalam berpegang kepada Allah tadi. Maka hamba tadi meraba-raba memegang akidah, kepercayaan di terhadap Allah tu diibaratkan seperti orang yang duduk di dalam kegelapan. Macam mana keadaan orang yang duduk dalam kegelapan? Meraba-raba. Ikut dan lah. Muju kalau terpegang benda baik, kalau tak muju pegang benda najis ataupun benda bahaya. Itu keadaan orang duduk dalam gelap. Maksudnya kalau tidak ada suluhan ilmu tauhid ni, kita duduk dalam bahaya. Boleh jadi apa yang kita pegang tadi akidah yang mengkafirkan kita tanpa kita sedar. Boleh faham tak apa ibarat macam tu? Bila kita tak ada ilmu tentang akidah, kepercayaan, boleh jadi apa yang kita faham tentang Allah itu adalah kefahaman yang salah, kefahaman yang menyesatkan, kefahaman yang mengkafirkan, kefahaman yang mensyirikkan Allah. Tapi kita tak tahu, tak boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Lalu kita ikut dan pegang, ikut dan percaya. Kalau orang yang kita, kalau pahaman yang kita ambil tadi kebetulan betul, mujur. Kalau yang kita pegang, yang kita ikut tadi salah, celakalah kita. Nampak tak? Macam jalan dalam gelap tadi. Kalau kebetulan pijak tempat selamat, akhir mujurlah tu. Tapi kalau salah, tak nasib baik, terjun dalam gaul lah. Apa nak kata? Jadi ni dalam bab akidah ni hati-hati tu tuan. Kalau kita tak ambil tahu, kita dalam macam tadi tu. Kalau kita pegang, mujur, matinya beriman. Kalau salah pegangan tu, matinya kafir. Na'udzubillah. Macam mana? Kalau dah mati baru tahu kita kafir, macam mana nak buat? Dah terlambat nak baiki. Abad tu belajar. Belajar tak ada had umur. Belajar agama tak ada had umur, tak ada sakatan. Jangan kata aku dah terlambat, aku dah terlewat. Tak, itu semua was-was syaitan yang nak menjauhkan kita daripada belajar. Syaitan suka kita duduk dalam keadaan terkapai-kapai, teraba-raba. Imam Ghazali kata orang yang jahil ni ibarat seperti unta yang buta berlari.
Kalau sini lembu lembu ke kerbau ke buta. Lembu kita buta, kerbau kita buta, dia berlari. Habis langgar. Silap-silap dengan tuan-tuan ni dia sondol sekali, betul? Begitulah kita orang jahil nak beribadat tapi jahil. Ibaratnya macam buta tadi. Tu time semayang, time langgar Tuhan. Time semayang, time puasa, time haji, time biadab dengan Allah. Time buat benda syirik tapi tak tahu. Langgar semua. Na'udzubillah. Bahaya. Baik, hari ini Allah Ta'ala tunjukkan kita dengan kejahatan orang kafir Yahudi. Zalim sangat-sangat. Tidak berperi kemanusiaan terhadap manusia. Kita kata jahat, kita kata keji sangat perbuatan itu. Kata Al-Imam Al-Haddad, kebodohan di dalam diri kita terhadap hukum hakam Allah, lebih-lebih lagi akidah ni, kebodohan, kejahilan kita tentang agama itu jauh lebih dahsyat, kotornya, jijiknya, jahatnya, bahayanya daripada perbuatan orang kafir harbi tadi. Lebih teruk lagi daripada itu. Kita kata jahatnya lah orang kafir ni, kejinya lah, tak ada peri kemanusiaan, macam binatang dan macam-macam lagi. Kita kata, ketahuilah kebodohan terhadap agama yang ada dalam diri kita lebih jahat daripada itu lagi. Kenapa? Jawabnya, kebodohan kita terhadap agama ni boleh menarik diri kita jadi kufur dengan Allah. Kebodohan, kejahilan kita ni tentang agama, tak tahu halal haram, mana yang mensyirikkan, mana yang mengkafirkan, mana yang memurtadkan, kita tak tahu. Ini lebih bahaya lagi kerana boleh menarik diri seseorang itu jadi kafir. Sebaliknya, kejahatan, kekerasan, kezaliman orang kafir Zionis itu tidak boleh mencabut iman yang ada di dalam hati orang Islam. Betul tak? Walaupun dibom, walaupun disembelih, walaupun apa, mereka tetap mati syahid, mereka tetap mati di dalam pegangannya yang betul terhadap Allah. Tapi kita yang duduk dalam negara yang aman damai ni, cukup makan, cukup pakai, cukup duit, cukup belanja selesa dan sebagainya, oleh kerana kejahilan dalam diri kita terhadap hukum hakam Allah tadi, boleh menjadikan kita kafir tanpa kita sedar. Na'udzubillah min dzalik. Itu lebih bahaya lagi. Tapi kita ni hanya nampak bahaya dunia berbanding bahaya akhirat. Sebab tu kita terlalu risau tentang bahaya dunia ni. Kita tengok ni, berapa ramai yang ambil peduli tentang saudara kita di Palestin tu. Ramai, bilion orang. Baik tak? Baik. Bagus tak? Bagus. Terpuji tak? Terpuji. Tapi sayang, 1000 kali sayang, 1,000,000 kali sayang, kita hanya risaukan tentang keselamatan dunia tapi tak fikir tentang keselamatan akhirat. Dalilnya mana? Kita masih duduk berpeluk tubuh, tak nak memperbaiki amalan kita. Maknanya kita tak risau tentang kecelakaan yang jauh lebih dahsyat daripada peperangan tu lagi. Sakaratul maut, alam akhirat, alam barzah ni suatu alam yang sangat dahsyat. Dia punya musibah, kecelakaan ni sangat dahsyat. Sedahsyat-dahsyat perang di Palestin tu tak boleh nak banding dengan kecelakaan yang sedang tunggu kita dalam alam barzah tu. Lebih dahsyat lagi daripada tu. Bahkan tu nak bertemu dengan malaikat maut tu lebih dahsyat lagi, lebih menakutkan lagi daripada apa yang kita tengok di Palestin tu sekarang. Tapi tak ramai manusia yang peduli nak menyelamatkan diri dia untuk bertemu dengan malaikat maut. Dia tak ada membuat persiapan bagaimana nak bertemu dengan malaikat Munkar Nakir besok, macam mana nak dihimpunkan di padang mahsyar besok. Dia tak fikir tentang bahaya di situ. Itu sayang situlah, sayang tang situ. Kita dipermainkan oleh nafsu itu.
Sepatutnya kalau kecelakaan yang ada atas dunia ni kita tak sanggup nak tengok, sebagai orang yang waras dia akan dapat keinsafan. Kalaulah di atas dunia peperangan yang macam ni pun aku tak sanggup nak tengok, tak sanggup nak tempuhi, bagaimana maknanya kesusahan, kepayahan yang Allah Ta'ala janjikan dalam kubur tu, yang jauh lebih dahsyat. Adakah aku lebih sanggup? Orang yang bijak waras dia akan fikir macam tu. Tak sanggup nak tengok, bukan alami, nak tengok pun kita tak sanggup. Dah yang menunggu kita di alam barzah tu macam mana? Adakah lebih ringan daripada apa yang berlaku di Palestin tu? Dah lagi berlipat kali ganda dahsyatnya, tuan-tuan. Maka janganlah kita ni leka lupa lalai. Ngajilah sementara Allah bagi umur. Buat jadual betul-betul ngaji tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain tu ngaji betul-betul. Mudah-mudahan nanti kita selamat daripada kebinasaan yang dahsyat yang menunggu tu. Amin ya rabbal alamin. Ngaji sungguh-sungguh. Baik, jadi namanya artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Ta'ala Al-Qadir. Maksud ilmu yang ada dalam ni seolah-olah lampu yang nak menyuluh kita supaya kita ni dapat mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Kalau tak ada suluhan ilmu ni, payah kita nak kenal Tuhan tu. Payah kita nak kenal Tuhan. Apa maksud kenal Tuhan yang ulama bagi tahu? Mengetahui apa sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah. Itu maksud mengenal Allah. Apa yang layak dengan Allah, apa yang tidak layak dengan Allah, apa yang harus bagi Allah, apa yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Apa beza Allah Ta'ala dengan makhluk, apa beza zatnya dengan zat makhluk, apa beza sifatnya dengan sifat makhluk, apa beza perbuatannya dengan perbuatan makhluk. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala. Bukan maksud mengenal Allah tu tahu Allah tu Tuhan, tidak ada yang lain. Namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim. Bukan tu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Bukan tu. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadi akan dia. Nampak tak? Walaupun dia dah siap karangkan kitab ni dengan taufik Allah yang menolong membantu dia, daripada ilmunya, mendapat ilmu, mendapat kefahaman waktu dia belajar, sampailah dia jadi alim ulama, boleh mengarangkan kitab ni. Sedikit pun hatinya tidak berpegang dengan dirinya sendiri, bahkan semata-mata memandang semuanya itu anugerah pertolongan Allah Ta'ala. Ini tanda-tanda dia orang kenal Tuhan. Itu tanda-tanda dia orang kenal Tuhan. Kalau orang tak kenal Tuhan, dia memandang dirinya, aku yang hebat ni, ilmu aku ni, ni kewarasan aku ni, kebijaksanaan aku dan sebagainya. Itu kalau tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, sebab itu dipandang diri dia. Orang yang pandang Tuhan, orang yang kenal Tuhan, dia tak pandang diri dia. Hatinya terus tembus memandang kepada tanda-tanda kewujudan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam diri dia. Jadi kemudian dah siap, pohon lagi, minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menjadi akan dia, makna menjadikan kitab dia ni, yakni ilmu kefahaman yang ada dalam kitab ni, minta kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ni manfaat dan berguna bagiku. Ya Allah, jadikanlah karangan kitab ni, apa yang aku karangkan ni, jadikanlah ia sesuatu yang memberi guna bagi diri aku, memberi faedah, memberi pulangan kepada aku, ya Allah. Contohnya mana? Karangan diri diterima oleh Allah menjadi jariah. Bila orang banyak mengaji kitab dia, jadi asbab orang dapat petunjuk, jadi asbab orang pandai, orang kenal Tuhan, asbab karangan dia tadi, maka dapatlah dia faedah. Jadilah jariah dia. Jadi jariah dia lah. Itu faedah akhirat. Menambahkan kebaikan, menambahkan kebajikan. Ni kita duk ngaji kitab dia ni sampai kebajikan pada dia. Bayangkan berapa ribu orang, ratus ribu orang ngaji kitab ni.
Berapa puluh tahun dah ditinggalkan kitab ni, setiap minit dan setiap tempat dibacakan. Cuba bayangkan betapa banyak ganjaran yang diperolehi. Sebab tu nanti di hari kiamat ni besok kita akan nampak pada alim ulama, khususnya orang yang mengarangkan kitab-kitab agama ni yang benar. Kita tengok besok bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Bilioner ibaratnya lah. Orang-orang kenamaan VIP di sisi Allah besok hari kiamat besok. Atas dunia ni kita tak nampak apa pada dia. Kita tak nampak apa-apa sebab tak ada pun keduniaan pada mereka tu. Nanti hari kiamat besok Allah akan menzohirkan siapa mereka di sisi Allah. Dan anak buahku, mudah-mudahan Allah bagi manfaat bagi anak buahku. Jangan kita memikirkan kita bagi manfaat. Jangan kita pula memandang diri kita ni bagi manfaat. Jangan. Allah yang memberi manfaat. Kadang tak perasan tu kadang kita tak perasan tu. Waktu yang kita tersengih seorang-seorang ni, banyak dah aku ni buat bagi manfaat pada orang. Sengih seseorang ujub. Jadi ujub lah, perasan. Padahal siapa yang memberi manfaat tu? Allah, bukan kita. Bukan kita. Kita ni sebab sahaja. Sebab yang tidak boleh memberi bekas. Lagi pula usaha dan ikhtiar kita itu adalah makhluk wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuatkan. Jadi gerak-geri kita ni semuanya af'alullah, perbuatan Allah, ciptaan Allah. Mudah faham? Jadi jangan kita memandang kita yang memberi manfaat. Kalau kita sebagai suami, jangan kita memandang kita yang memberi rezeki pada anak bini kita. Allah yang memberi rezeki pada anak bini kita, cuma kita sebagai asbabnya sahaja. Allah yang memberi rezeki. Gitu. Dan kawan-kawanku dan yang tinggi pelajaran dan yang rendah pelajaran, dia minta kitab ni dapat diambil faedah oleh segenap lapisan. Orang yang dah pandai tauhid, orang yang dah lama ngaji, orang yang pertengahan, orang yang mula-mula nak mengaji, mudah-mudahan semuanya dapat mengambil faedah daripada karangan kitab ini. Itu doanya, permintaannya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu walaupun dia dah karang, kalau Allah tak memberi manfaat, tak dapat manfaat juga. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan risalah ini, selain daripada itu dia doa minta kepada Allah, jadikan risalah ini, ilmu yang ada di dalam kitab dia ni, perisai. Tahu perisai? Orang panggil kereta perisai. Kereta perisai pun tak perisai juga, meletup juga tak ada perisai. Tapi faham pada kata perisai itu apa? Nak menahan diri daripada terkena serangan, menahan diri daripada terkena senjata, menahan diri daripada terkena mudarat atau perisai. Jadi ya Allah, jadikanlah kitab ini, yakni ilmu yang ada dalam kitab ni, bila orang tu mengaji, bila orang tu belajar, diberi faham, beramal, jadikanlah sebagai perisai. Makna yang menjaga hati, yang menjaga diri daripada terkena serangan-serangan akidah-akidah yang boleh merosakkan, yang boleh menyesatkan. Itu ibaratnya. Maksudnya jadikan ilmu ni ya Allah bagi orang yang mengaji, jadikan ilmu ada. Jadi kalau kita tak fokus dengan dia, umpamanya kita ambil dua tapak tangan kita rapatkan, maknanya bertemu, ingat. Bila dua tapak tangan kita ni rapat, maknanya kita ingat. Ada ke ruang antara dua tapak tangan tu benda nak masuk? Sama ada kertas kita nak letak kalau dah rapat, betul? Jadi kalau kita ni ingat serapat-rapatnya dengan dia, ada ke anasir lain dia duduk boleh mengacau, boleh menyatukan MU tu kan MU Allah dengan iblis tu. Aku pun dia kata dia menyesatkan apa keturunan Nabi Adam kan.
Ya. Allah kata boleh aku izinkan, tetapi kecuali bagi mereka kecuali hamba-hamba yang mukhlisin. Kata orang dalam bahasa kita ni senang cakapnya, barang siapa yang tidak mengingati aku barang sesaat pun kamu sesat ke lah katanya. Dalam bahasa kita ni. Jadi itu yang tapi rapat ni. istighfar setiap hari itu. Istighfar, lepas tu la haula wala quwata illa tu, kalau boleh janganlah kita lupa. Kerap kali kita lapaskan. Balik kita seorang-seorang. InsyaAllah. Nak memulakan kerja, nak memulakan suatu perkara, la haula wala quwata illa billah. Segala-galanya dia apa pun sebenarnya dia baru kita sedar. Baru tidak timbul riak tadi tu, baru kita tidak timbul sombong tadi tu. Pasal kita mengetahui jadi jalanlah. Bila dah diizinkannya tu diberi adalah kita tadi tu